Dia meninggal, ditanamkan untuk makam Syekh Muhyiddin Ibn Arabi. Doa-doa Pak Sulepi. Ingat Nabi ada tawaran sikit. Tapi tawaran yang berbayar. Al-Amir Abdul Qadir Al-Jazairi. Dia ni masa dia pindahkan dia daripada Damsyik ke Jazair, dia buat satu majlis yang berusaha. Dan orang Algeria, Jazair, mereka memang angkatlah dia sebagai pejuang yang memperjuangkan Jazair. Pejuang yang hebat yang memperjuangkan Jazair. Jadi itu dia minta dipindahkan balik jasad dia. Itu pun setelah beberapa puluh tahun. Daripada dia meninggal tahun 1883, dia dipindahkan tahun 1966 kalau tak silap. 1966. Lepas berpuluh tahun yang jasad dia masih utuh lagi. Lalu dipindahkan, dalam pindah tu berkata bau wangi. Tepi jalan semua bau wangi. Naik ke terbang pindah. قال الأمير العارف بالله عبد القادر الجزائري في كتابه المواقف. Antara kitab yang dikarang dalam penjara ni, kitab Mawaqif. Ha? Mi duduk mana? Al-Mawaqif Al-Mi'atu wal-Wahid wa Khamsun. 51. Qala Allah Ta'ala hakiyan qawlu Musa. Hakiyan qawlu Musa li Khidir alaihi salam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang percakapan Nabi Musa kepada Khidir alaihissalam. Dia merakamkan percakapan Nabi Musa kepada Khidir alaihissalam. Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rushda. A'lam anna al-murid la yantafi'u bi'ulumi syaikhi wa ahwalihi illa idhan qada lahu inqiyadat tam. Ketahuilah, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rushda, maknanya adakah boleh aku ikut engkau supaya engkau mengajar kepadaku daripada ilmu 'ullimta, daripada ilmu yang diajarkan kepada engkau. Ilmu laduni yang diajarkan kepada engkau, engkau ajar kepadaku. I'lam, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jazairi Al-Amir, dia kata i'lam, ketahuilah bahwasanya murid la yang tafi', dia tidak akan dapat manfaat dengan ilmu syekhnya dan ahwal syekhnya, melainkan idzan qada lahu inqiyadat tam, melainkan jika guru dia ajak dengan ajaran yang sempurna dan dia ikut dengan sesempurna ikutan. So dia tak bantah. Dia tak bantah sikit pun apa guru dia kata. Wa waqafa 'inda amrihi. Dan dia ikut segala perintah gurunya. Guru dia larang, dia berhenti. Wa nahyihi, dan larangannya. Maksud waqafa tu, maksud dia berhenti 'inda amrihi. Dia berhenti pada setiap perintah yang diperintahkan oleh gurunya. Guru dia suruh buat macam ni, dia buat. Buat macam ni, dia buat. Buat macam ni, dia buat. Dia tak lawan langsung. Wa nahyihi, dan tinggalkan segala yang dilarang. Ma'atiqadihil afdaliyah wal akmaliyah, bersama dengan dia percaya dan beriktikad bahawasanya apa yang guru dia suruh tu yang terlebih afdal dan yang terlebih sempurna. Kadang-kadang kita tak nampak. Kita nampak kita buat tu baik dah lah. Kita tak nampak yang guru suruh buat tu terlebih afdal dan terlebih sempurna. Wala yughni ahaduhuma 'anil akhar.
dan tidak terkaya salah seorang daripada keduanya daripada yang lainnya. Kahali ba'din nasi ya'taqidu fi syekhi ghayatul kamal wa yadhunnu anna dhalika yakfihi fi naili gharadihi. Dia kata, la yaghni, tidak terkaya salah satu daripada keduanya. Apa dia keduanya? Al-afdaliyah wal akmaliyah. Apabila guru suruh tu yang itulah yang terafdal dan tersempurna. Dia kena ada dua-dua tu. Tak boleh kata terafdal saja tanpa tersempurna. Tak boleh kata ni yang sempurna tetapi tidak afdal dak. Dia kata kahali ba'din nas, seperti hal sebahagian manusia yang taqid fi syekh, dia beriktikad ataupun dia percaya kepada syekh ghayatul kamal. Dia percaya syekh ni yang paling sempurna. Wa yazunnu anna dhalika yakfihi fi naili waradihi. Dan dia sangka pada yang demikian itu cukup untuk dia sampai kepada matlamatnya, untuk dia sampai kepada tujuannya. Wa huwa ghairu mumaththilin wala fa'il lima ya'muruhu syekh bihi. Kan? Sedangkan dia tak buat apa yang gurunya suruh. Dia percaya guru ni tok wali paling tinggi, paling hebat. Tapi dia tak buat apa tok guru dia suruh. Dia tak tinggal apa yang tok guru dia larang. Maka tu tak jalan pun. Tak jalan pun. Tak memadai. Wa huwa ghairul mumtathil wala fa'il lima ya'muruhu syekh bihi au yanhahu anhu. Dia tak ikut pun. Dia tak ikut tu dia nak cerita apa? Tafsir daripada ayat hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Dia suruh beriktikad dengan Tok Wali. Kita dah yakin Tok Wali ni Tok Wali yang kamal, lepas tu dia kena ikut. Tak cukup hanya sekadar kita rasa dia ni wali yang sempurna, yang kamal, guru kita ni yang hebat, tapi kita tak ikut dia. Fahadha Musa alaihi salam. Maka ini Nabi Musa alaihi salam ma'a jalalati qudratihi wa fakhamati amrihi talaba liqa'il Khidr alaihi salam wa sa'ala sabil ila luqiyyihi wa tajashshama musyaqqa wa muta'ab fi safar. Maka inilah Nabi Musa alaihi salam, bersamaan dia tu seorang nabi. Dia seorang nabi. Ketinggian dia, darajat dia, kemuliaan dia, kedudukannya telah meminta untuk bertemu Nabi Khidir alaihi salam dan bertanya bagaimana cara untuk menemuinya. Dan dalam musafir tersebut baginda menempuh pelbagai kesusahan, menempuh pelbagai bahaya dan kepenatan, seperti mana katanya laqad laqina min safarina hadza nasaba. Sesungguhnya kita telah merasa letih kerana perjalanan yang kita jalan ini. Wa ma'a hadza kullihi lam yatamathal nahyan wahidan wa huwa qawluhu fala tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra. Dia ni dah bersusah-susah, Nabi Musa, dia dah bersusah payah cari Nabi Khidir alaihissalam, lepas tu bersusah payah bermusafir dengan dia dan berpenat-penat bermusafir dengan dia sebab nak belajar daripada Nabi Khidir alaihissalam. Dah susah-susah tu pun tiba-tiba dia tak boleh nak ikut larangan yang dilarang oleh Nabi Khidir alaihissalam, yang mana Nabi Khidir kata fala tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra. Jangan kamu tanya kepadaku tentang sesuatu sehinggalah aku ceritakan kepada engkau. Sehinggalah aku ceritakan kepada engkau. Man tafa'a bi'ulumil Khidir alaihi salam. Maka Nabi Musa dia tak dapat nafaat daripada ilmu Nabi Khidir alaihi salam.
Ma'ayaqini Musa alaihi salam jazim anna Khidir a'lamu minhu bi syahadatillahi ta'ala. Berserta dengan Nabi Musa ni dia tahu bahawasanya Nabi Khidir ini terlebih tinggi ilmunya. Terlebih tinggi ilmunya daripada dia. Sebab apa? Sebab Allah yang beritahu. Sebab Allah yang beritahu Nabi Khidir. Allah yang suruh pergi jumpa dia. Allah yang suruh. Dia yakin dah memang Nabi Khidir ni hebat ilmu dia. Hebat ilmu dia. Tapi bila dia tak ikut larangan dia, dia tanya juga. Dia ni Amir Al-Jazairi dia kata ni. Dia kata dia tak dapat manfaat daripada Nabi Khidir alaihi salam. Biqaulihi ta'ala indama qala Musa alaihi salam la a'lamu ahadan a'lamu minni. Ketika mana Nabi Musa alaihi salam dia kata aku tak tahu siapa yang terlebih alim daripada aku. Seolah-olah dia kata dialah paling alim kan. Nabi kan. Nabi tu bukannya orang lain. La a'lamu, aku tak tahu siapa yang terlebih alim daripada aku. Bala maka jawab Tuhan, bala abduna Khidir. Bahkan Allah jawab, bahkan ada lagi yang lebih alim daripada engkau. Siapa dia? Sayyidina Khidir alaihi salam. Wa ma khassa ilman duna ilm. Bal ammama. Dia tidak mengkhususkan satu ilmu, akan tetapi dia mengumumkan. Dia tidak dikhususkan dengan satu-satu ilmu tanpa ilmu lain, bahkan segala-galanya diberikan kepadanya. Ilmu kita ada ngaji ni satu. Ilmu yang ada di sisi Tuhan, ilmu yang tertulis di Lauh Mahfuz, kita tak tahu. Rasul-rasul, nabi-nabi, mungkin Allah buka kepada mereka yang berada di Lauh Mahfuz. Dan yang berada di Lauh Mahfuz tu bukannya menunjukkan semua ilmu Tuhan tertulis di Lauh Mahfuz. Orang Wahabi duk kata, puak-puak sufi ni duk kata ilmu Rasulullah sama. Dia tahu semua yang berada di Lauh Mahfuz. Sama dengan Tuhan, dia kata. Sama dengan tak sama. Tak sama. Dalam apa? Dalam Sa'ih Imam Busairi. Bainal lauhi wal mahfuz. Apa dia? Dunia matan saya tengok. Wa ilmuhu bainal lauhi wal mahfuz. Bainal lauh. Dan ilmunya di antara lauh mahfuz kan. Bukan sama tak sama. Itu yang Tuhan buka. Tuhan buka. Sedangkan ilmu Tuhan lebih lagi daripada tu. Bukannya ilmu Tuhan tu hanya yang tertulis di Lauh Mahfuz. Wa kana Musa alaihi salam awalan ma 'alima anna isti'daduhu la yaqbalu syai'an min 'ulumi Khidir alaihi salam. Amma Khidir alaihi salam fa innahu 'alima dhalika awwalu wahlati faqala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Dan Nabi Musa alaihi salam pada permulaan perjalanan dia sendiri tak tahu persediaan diri dia. Dia sendiri tak tahu. La yaqbalu syai'an min ulumi Khidir alaihi salam. Yang dia tak tahu, yang dia tak boleh nak terima ilmu yang ada pada Nabi Khidir alaihi salam. Dia tak tahu. Dengan kata dia apa? Innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Nabi Khidir kata kepada Nabi Musa, sesungguhnya engkau tidak mampu untuk bersabar bersamaku. Lepas tu dia jawab balik. Attabi'uka ala bukan. Dia jawab balik, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Kan? Dia jawab balik, macam mana aku nak sabar benda yang tak nampak lagi. Kan? Tak pasti lagi, tak diuji lagi. Sedangkan Nabi Khidir dah tahu dah, dia tu tak mampu. Dan tak mampu untuk sabar atas ilmu yang dia nak bagi tu. Wa hadha min syawahidi ilmiyatil Khidir alaihi salam. Falyanzur aqil ila adabi hadhaini sayyidain. Ini adalah bukti ataupun syahid. Contoh dari segi ilmu Nabi Khidir alaihi salam. Falyanzur, hendaklah kita tilik, wahai orang-orang yang berakal. Dia kata
tiliklah, tengoklah, fikirlah wahai orang-orang yang berakal kepada adab dua orang sayyid, dua orang penghulu, dua-dua nabi ataupun orang yang mulia dua-dua sekali. Tengok adab dia macam mana. Qala Musa alaihi salam, berkata Nabi Musa alaihi salam, "Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rusyda?" Adakah kamu boleh ajak aku ala an tu'allimani? Musa berkata kepada Nabi, bolehkah aku mengikutimu supaya kamu ajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu? Ai hal ta'zan fi ittiba'ika li ata'allam minka? Adakah ni dia nak suruh tengok adab. Adakah kamu izinkan aku ikut engkau untuk aku belajar daripada engkau? Fa fi hadhihi al-kalimati min halawatil adabi ma yazuquha kullu salimin zauq. Pada kalimat ini merupakan satu halawah, kemanisan adab. Apa yang dirasainya setiap orang yang rasa dia tu salim, masih sejahtera lagi. Kan? Perasaan zauqiyah dia tu masih sempurna ataupun masih sejahtera. Qala Khidir alaihi salam, maka jawab Nabi Khidir alaihi salam, "Fa in ittaba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhditha laka minhu dhikra." Jika kamu ikut aku maka janganlah kamu tanya sesuatu hatta uhditha laka minhu dhikra, sehinggalah aku ceritakan kepada kamu dengan apa-apa, sehinggalah aku terangkan sendiri kepada engkau tentang penerangan tersebut. Wa ma qala fala tas'alni, dan dia tak kata, Nabi Khidir tak kata jangan kamu tanya aku. Kuasa kata, lepas tu dia diam. Tak. Fa yabqa Musa alaihi salam hayrana muta'attishan, maka kekallah Nabi Musa duduk diam. Fa yabqa Musa alaihi salam hairan muta'attishan, maka Nabi Musa pun hairan dan muta'attishan. Dia rasa macam tak cukup jawapan dah. Nabi Khidir tak kata jangan kamu tanya aku, lepas tu diam. Tak. Nabi Khidir kata fala tas'alni an syai'in hatta uhditha laka minhu dhikra. Tu dia nak cerita kata adab Nabi Khidir, dia habaq. Jangan tanya aku sehinggalah aku ceritakan kepada engkau. Ada sehingga aku ceritakan kepada engkau. Bukannya dia kata jangan kamu tanya aku, lepas tu diam terus. Biar Nabi Musa AS dengar. Tak boleh cakap apa. Sedangkan dalam hati dia nak tanya, tak boleh cakap apa ni, lagu mana ni? Bal wa'adahu ayyuhditha lahu dhikra. Bahkan Nabi Khidir, dia janjikan kepada Nabi Musa, dia akan cerita pada masa-masa yang akan ditentukan. Pada masa yang tertentu. Jangan nak tanya aja. Ai ilman bil hikmati fi ma fa'al. Dia akan ceritakan satu ilmu, hikmah apa yang dibuat. Au zikran, bermakna tazakkur. Fa akmaliyatus syekh fil ilmi matlubi minhu al-maqsud li ajli la tughni 'anil muridi syai'an. Idza lam yakun mumtathilan li awamir syekh mujtaniban li nawahi. Maka kesempurnaan syekh pada ilmu itu matlub. Minhu maksud. Li ajlihi, untuknya. La tughni, tidak terkaya dia daripada murid sesuatu. Powernya guru dia, hebatnya gurunya, murid dia tak terkaya, dia tak dapat apa-apa. Hebatnya guru kalau murid ni duduk menentang, kalau duduk tak ikut dan tak tinggalkan apa yang guru larang, dia tak dapat faedah apa-apa daripada guru dia. Walaupun guru dia guru yang hebat, yang kamilah. Kalau kata nafsu yang kamilah, yang sempurna, habis sempurna dah. Yang sultan aulia, ketua para wali-wali. Tapi kalau murid dia tak mau ikut,
dan tak mau tinggal apa yang dilarang, maka dia tak dapat apa-apa faedah. Wa ma yantafi'ul aslu min hashimi idza kanat nafsu min bahilah. Dan walaupun datuk nenek berasal daripada keturunan dermawan, ia tidak bermanfaat apabila nafsu sudah memberontak. Wa innama tanfa'u akmaliyatus syekh wa innama tanfa'u akmaliyatus syekh min haitsu dilalatul musilah ila al-maqsud wa illa fa syekhu la yu'ti al-muridu illa ma a'tahu lahu isti'dad. Sesungguhnya kesempurnaan syekh hanya mampu memberi manfaat kepada muridnya untuk memimpin menuju matlamat. Syekh tidak akan memberi ilmu kepada muridnya kecuali menurut persiapan murid, kesediaan murid terhadap gurunya, persediaan murid pada berpaksikan kepada diri dan juga amalannya. Dan murid, kalau kita kata bandingan yang rendahnya, kita tengok pelajar. Kalau pelajar ni dia ada istiqbal untuk mengira CP dia hafal dah, kita bagi contoh lah kan. CP dia menghafal dah, ni contoh yang rendah. CP dia menghafal dah, kita ajak matematik pun mudah ya. Kan, ajak. Kalau sekiranya dia ni nombor pun tak kenal lagi. 1, 2, 3 pun tak kenal lagi. Tiba-tiba kita ajak matematik, kira. Macam mana dia nak faham? Mesti dia tak faham. Jadi guru mursyid dia tak akan ajak hak tinggi. Dia ajak atas istiadat kita. Atas sejauh mana kita bersedia. Dia bagi. Kalau kita tak bersedia, tak ada orang kata apa, keahlian untuk nak berjalan, dia tak bagi. Dia bagi hak rendah-rendah. Yang budak-budak pasti, budak tadika dia bagi. Kita ada istiadat untuk berjuang habis-habisan menterbiah nafsu. Naik, maka dia bagi pemberian dia lebih besar. Wal isti'dadu muntawi fihi wa fi a'malihi kat-tabibil mahir. Keadaan tidak ubah seperti seorang pesakit. Dia kata wal isti'daduhu muntawin fihi wa fi a'malihi. Dan persiapannya itu, dia kesediaannya itu muntawin. Persiapan murid itu dia berpaksikan kepada diri dan juga amalannya. Seperti at-tabibil mahir, seperti doktor yang pakar. Idza hadara al-maridu wa amarahu bi adwiyatin falam yasta'miluha al-marid fama asa an taghni anhu maharat at-tabib. Seperti doktor yang pakar, dia suruh orang yang sakit apabila datang bersakit kepada dia, dia habaq kata penyakit sekian, lalu doktor itu pun dia bagi ubat sekian. Ni ubat ni makan waktu ni, ubat ni makan berapa, makan waktu ni sekian. Lalu si pesakit ni dia tak makan ubat. Maka kepakaran doktor itu tidak boleh nak mensihatkan si pesakit ni. Kepakaran dia sejauh mana pakarnya dia tak boleh nak menyihatkan si pesakit ni selagi mana dia tak makan ubat. Dia sendiri tak mau makan ubat. Walaupun terang bila terang mana pun, dia tak boleh nak lega. Wa adamu imtisalil marid dalilun ala anna Allah Ta'ala ma arada shifa'uhu min illatihi. Dan dengan tak adanya pesakit ni dia tak ikut susunan gurunya, aturan gurunya, perjalanan gurunya menunjukkan satu dalil, satu bukti menunjukkan bahawasanya Allah Ta'ala dia tak mau bagi orang tu sihat. Kalau seorang sakit, ubat dah ada lah, doktor pakar dah lah. Tapi bila Allah tak mau bagi dia sihat, dia tak makan ubat.
Dia tak makan ubat. Maka dia terus sakit. Fa inna Allah idza arada amran hayya lahu asbab. Sesungguhnya Allah bila dia nak sesuatu, dia akan buat asbab dia. Dia akan buat asbab dia. Dia nak bagi orang tu jadi alim, dia akan susun asbab-asbab dia. Dia nak bagi sekian-sekian, dia akan susun asbab-asbab dia. Wa inna ma wajaba 'ala al-muridi talabul akmal al-afdal min masyayikhi khasyata an yalqa qiyaduhu biyadil jahil bittariqil musil ila al-maqsud wa yakunu dhalika 'aunan 'ala halakihi. Walau bagaimanapun menjadi suatu kewajiban ke atas seorang murid mencari syekh yang paling afdal dan sempurna, kerana dikhawatiri dia akan menyerahkan dirinya untuk dipandu oleh orang yang jahil tentang jalan menuju matlamat, lalu menjadi pembantu ke arah kebinasaan. 77. Al-Mawaqif. Ini diambil daripada kitab Al-Mawaqif Al-Amir Abdul Qadir Al-Jazairi Al-Mujahid Al-Kabir alladhi jahada Fransiyin Tughat wa waqafa saddan mani'an amam al-isti'mar Fransi 17 aman. 17 tahun. Bukan 15, 17. 17 tahun mujahid. Dia ada cerita tentang dia. Kitabuhul Mawaqif yashhadu lahu bidzalika wa lahu duyun wa lahu diwan al-mutawassit al-hajam atwalul qasidah fihi ra'iyah wa unwanuha ustadhi sufi ikhtara lil qari ba'du abiyatiha. Dia ada bait-bait syair dia yang dikarang oleh Amir Abdul Qadir. Jadi rasa tahun kita kata dia habis tu. Kata rumusan dia, kita kena cari guru, kena pilih sungguh-sungguh, kena menajak sungguh-sungguh supaya tak tersilap ambil orang. Tak tersilap ambil orang, maka orang tu dia boleh merosakkan kita. Maka dalam mencari guru mursyid ni kita kena bermunajat sungguh-sungguh lah. Menajak sungguh-sungguh, minta kepada Allah sungguh supaya diberikan guru mursyid yang boleh mendorong kita. Kita ni minta Allah SWT berikan pelukan kerohanian daripada guru mursyid. Bila ada pelukan kerohanian daripada guru mursyid ni, walaupun jasad kita tak jumpa, tapi dia akan jumpa selalu, dia akan tegur selalu. Sudah jumpa ramai orang tua, untuk jumpa ziarah orang tua macam-macam jenis. Macam-macam jenis. Dia jumpa panjang mak, dia cerita dia cerita lah. Macam-macam cerita. Cerita tu Yah mai tak, tu Yah kata ni, tu Yah kata tu, tu Yah kata ni, tu Yah kata tu, macam-macam. Dia kata suruh kerja sampai mati. Lagi dia mai, dia kata hentam. Dia kata hentam mana boleh. Dia kata buat zikir, sentiasa buat je. Tam je mana pun boleh. Mana boleh zikir. Dia jumpa tengok panjang, dia cerita lah mana-mana. Lepas tu kalau duduk dengan pak mentua pun dia cerita agak. Kadang tak payah main, tegur. Kadang tak tahu lah kan. Dia bila dia wirid banyak ni, dia ada warid dia. Warid dia tu duduk tegur. Dia main tegur. Dia tengok TV, kata jangan tengok TV. Dia main. Jangan tengok TV. TV ni sekian. Makan banyak dia tegur. Makan banyak dia tegur. Ni makan banyak ni. Lepas tu mula dia main penyakit tu, main penyakit ni dapat ni. Baru nak bangkit, baru nak bayang. Sakit ubat lah apalah. Dia main satu teguran demi satu teguran. Satu peringatan demi satu peringatan. Itu mungkin warid daripada wirid dia. Dan kadang-kadang banyak lah. Orang Kamal pun dicerita kan. Datang, Ayah Mahmud.
datang, dia bagi teguran. Kalau buat macam ni, ini syirik. Ini samalah kamu dengan ni pun. Dengan orang kafir. Macam-macam lah kan. Teguran demi teguran. Jadi kita minta pelukkan kerohanian guru mursyid. Buat menajat malam. Di samping kita buat amalan-amalan yang diberikan oleh guru. Kita tinggalkan. Dan kita terus mudah-mudahan ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma aslih lana sha'nana wa la takilna ila anfusina tarfat 'ain. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Pak Su. Jazakallah. Oh iya kau. Pak Su. Assalamualaikum. Halo. Nak tanya sikit Kalau macam kalau macam orang kafir kan, orang kafir. Macam orang bukan Islam. Kalau orang bukan Islam, kalau duduk negara Islam, kalau dari segi tata cara pakaian dia tu, maksud walaupun dia tak kena jaga aurat, tapi duduk negara Islam ni ada ke macam dari segi fiqh, tata cara duduk negara Islam, pakaian ni ke? Dia asalnya dia tutup soal. Oh. Apa? Zaman-zaman sahabat, zaman tabi'in dulu, dia pun membezakan. Orang kafir tetap kena pakai tudung, kena pakai tutup aurat semua lah. Macam biasa, macam Islam juga. Tapi dia membezakan dengan warna lah. Membezakan dengan warna. Kalau mereka pun kena jaga agak saya. Kalau ikut hukum Islam lah. Kalau ikut hukum Islam, tak dibiarkan mendedahkan aurat di tempat sewenang-wenangnya. Tempat awam sewenang-wenangnya. Aurat pun dipelihara. Kalau ikut macam tu lah. Tapi kita ni baca lah. Kalau kita macam ni. Bukan permintaan Islam macam tu. Kalau dekat Syria pun macam tu jugalah. Mereka tak ni pun. Orang Kristian ni pakai skirt tu lah. Cuma sana dia kadang-kadang lebih dia musim sejuk. Orang tak pakai tingkat-tingkat. Musim panas ya. Musim panas nak keluar panas. Keluar panas, mata orang panas. Apa dia? Oh, okey. Kalau ikut kaedah Islam, negara Islam betul macam tu lah. Macam tu lah. Dia tu je. Terima kasih. Okay, Assalamualaikum. Assalamualaikum.